adalah tentang recovery capital lah. Okay. Kalau kita nak berniaga, kita perlukan modal. Kalau main modal Helio, main modal angin memang tak dapat lah. Jika nak beli barang, nak beli dadah pun modal angin pun memang tak dapat. Kan? Kurang-kurang ada juga duit, kurang-kurang ada juga barang nak gadai, nak tukar. Paling tidak sekali kan, apa kita pernah buat? Paling teruk sekali, IC pun kita jual. Gadai, tolak. RM30 pun jadi. Betul. Jadi untuk kita memulakan recovery, untuk kita kekalkan recovery ini, kita perlu satu modal. Modal tu yang boleh jadi kekuatan asas ataupun tiang dalam recovery kita tu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan recovery capital adalah dia adalah jumlah sumber-sumber peribadi dan sosial yang boleh digunakan bagi seseorang bagi memula dan mengekalkan kepulihan. Sumber peribadi dan sosial ni banyak, nanti saya terangkan. Jadi tujuannya akan digunakan bagi mengenal pasti kekuatan individu berasaskan aset peribadi dan sosial dia. Recovery capital ni, tengok sini dia ada gambar rajah indeks dia kan. Dia terbahagi kepada 3 komponen utama lah. Yang pertama, personal recovery capital, iaitu yang ada kat dalam personal ni, peribadi ni adalah physical well-being ataupun kesejahteraan fizikal, mental well-being ataupun kesejahteraan mental, spiritual well-being ataupun kesejahteraan kerohanian dan self-determination ataupun nekat diri lah. Okay. Komponen yang kedua pula adalah family dan social. Okey, komponen kedua, family social ni terdiri daripada family relationship, hubungan keluarga, social relationship, hubungan sosial dan hubungan kepada recovery support system ataupun hubungan kepada mana-mana support system yang ada di luar sana, okey, di luar pusat pemulihan yang boleh membantu menambah memperkasakan lagi kita punya capital ataupun kekuatan recovery. Komponen yang ketiga adalah cultural recovery capital ataupun kekuatan dalam komponen kebudayaan. Iaitu ada 2 perkara kat sini, iaitu social values, nilai-nilai sosial, kepercayaan, kepercayaan sosial, hubungan kepada kebudayaan dan komuniti. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Untuk 4 aspek personal recovery capital ni, iaitu kesejahteraan fizikal, yang penting adalah bagi diri kita untuk kita fokus pada kesihatan fizikal, iaitu diet, pemakanan, nutrisi yang sihat, tidur dan rehat yang cukup, aktiviti riadah, sukan dan senaman, meditasi ataupun zikir, ataupun rawatan kesihatan. Kita bila kita guna dadah ni, dadah bagi kesan kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Contoh kesan kepada kesihatan fizikal adalah yang umumnya darah tinggi, kencing manis, jantung dan sebagainya, penyakit-penyakit yang umum. Okey, penyakit yang komorbid pula maksudnya penyakit yang datang bersama-sama dengan kesan daripada akibat pada penagihan yang kita lalui sebelum ni. Tabiat penagihan. Contoh, bila kita isapik, kita guna morfin, heroin, kita guna jarum. Jadi penyakit yang common ataupun yang biasa ada tu adalah hepatitis ataupun RVD, HIV, TB kan. Itu penyakit komorbid. Yang penyakit pada fizikal. Penyakit pada otak pula kalau tengok pada dadah, penggunaan dadah jenis sekarang ni, dadah-dadah jenis amfetamin, maknanya akan ada masalah pada mental. Kan, akan ada drug induced psychosis, mungkin boleh develop schizophrenia ataupun bipolar dan sebagainya lah. Stres, depression. Okay. Jadi penjagaan kesihatan fizikal ni dia menyeluruh pada penjagaan kesihatan badan kita keseluruhannya. Tempat tinggal, perlindungan, kepulihan yang selamat dan kondusif. Yang kedua adalah makanan, pakaian dan keperluan alat komunikasi. Ini semua yang saya ceritakan ni adalah keperluan dalam untuk kita menjadikan modal untuk kita kekal pulih satu hari nanti bila kita dah tamat rawatan atau kita dalam kepulihan. Dan pendidikan. Pendidikan tak kisahlah kalau kita tak mampu untuk bersekolah dalam aliran biasa, mungkin kita ada kelebihan kemahiran vokasional. Okey, dan pentauliahan. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam pendidikan kita, mungkin kita akan ada pertalian sama ada diploma, degree, master. Saya dah tengok ramai yang berkomitmen dalam kepulihan, dia fokus pada kepulihan dia, sambung belajar, kat penjara pun ada kan, boleh ambil SPM, boleh ambil diploma, degree dan boleh ambil master sampai PhD pun lagi. Jadi itu aset yang penting dalam untuk kekalkan kepulihan kita, untuk buat kita lebih bersemangat, lebih kita acknowledge ataupun lebih kita menghargai diri kita ni. Okey. Dan kejaya, kejaya satu keperluan asas dalam kehidupan kita. Apabila kita dah habis belajar, kita akan bekerja. Dan daripada kejaya itu juga kita akan mengumpul aset-aset kewangan ataupun aset-aset dalam bentuk material. Dan bolehlah kita menyimpan buat simpanan untuk hari masa depan. Dan akses pada pengangkutan.
Tak kisahlah kalau kita tak ada motor, tak ada kereta kan, kita pun boleh guna pengangkutan darat yang lain, awam. Seterusnya adalah dalam aspek kesejahteraan mental, penjagaan kesihatan mental, ini yang penting. Kalau mental kita sihat, segala rutin, segala aktiviti, segala kegiatan kita nak buat, semua akan berlaku dengan baik. Yang penting, yang pertamanya, pengurusan emosi. Emosi, perasaan yang timbul, perasaan yang ada, perasaan yang datang, itu semua normal. Itu valid. Mana ada manusia yang tak ada perasaan? Manusia akan melalui kepada pemikiran, pemikiran akan membentuk tingkah laku. Emotion, thinking and action. Okay. Kita kadang-kadang kita stres dengan keadaan semasa, contoh macam dalam COVID-19, orang hilang kerja, macam-macam perkara yang tak baik berlaku. Jadi kita kena belajar. Kita kena belajar macam mana teknik untuk menguruskan stres. Kita kena belajar macam mana ada positif coping skill ataupun kemahiran menghadapi sesuatu perkara dengan cara yang positif. Hadapi apa-apa saja yang berlaku dengan cara positif. Untuk develop positive thinking, untuk develop positive action. Seterusnya adalah kita kena berkongsi perasaan di saluran yang sesuai. Okay, kita selalu dulu masa zaman penagihan kita ramai kawan-kawan kita berkongsi. Tapi terutamanya di saluran yang salah, di tempat yang salah. Kita berkongsi dengan tokan dengan tujuan nak dapat lebih. Kan? Kita berkongsi dekat port sebab senang nak hisap. Jadi itu tempat masa keadaan yang tak sesuai. Kan? Sekarang ada ramai peer-peer kita yang positif dah melalui recovery yang boleh kita berkongsi. Lepas tu kita juga kena ada kapasiti untuk menyelesaikan masalah. Semua tu ilmu yang boleh belajar. Kalaulah dalam keadaan kesejahteraan mental kita ini sangat tergugat, sangat-sangat kita tak mampu kawal, akhirnya kita boleh dapatkan bantuan ataupun rawatan dan sokongan pada profesional. Dekat dalam pusat pemulihan lagi ataupun penjara, kita ada kaunselor, kita ada psikologis. Dekat luar pun sama. Dekat hospital kerajaan, free ya, tak payah bayar. Untuk dapatkan bantuan daripada psikologis ataupun addiction psikologis, addiction counselor dan lain-lain lagi. Banyak bantuan profesional yang ada di luar sana tu untuk kita dapatkan. Yang ketiga, aspek dalam personal recovery capital adalah kesejahteraan kerohanian ataupun spiritual well-being. Yang pertama sekali itu memang tak lain dah, itu ketuhanan. Dan kita kena jaga hubungan kita dengan Tuhan, tak kira apa saja anutan agama kita. Dan amalan ibadah keagamaan yang boleh membentuk nilai, moral, akhlak, akidah yang positif. Dan itu membolehkan membuatkan diri kita rasa happy. Kita rasa feel good dengan diri kita sendiri. Dan itu boleh memotivasikan diri kita. Untuk pengetahuan lah, bagi saya, individu yang pernah terlibat dengan dadah ni, yang pernah melalui pelbagai pengalaman buruk dalam kehidupan dia, banyak damage, banyak kehilangan. Sekarang ni kalau dia berhenti guna dadah, dia adalah individu yang paling power sekali atas dunia ni, yang masih hidup, yang nak teruskan kehidupan dia untuk berjuang. Sebab dia dah melalui pelbagai masalah, pelbagai kehilangan, pelbagai kerosakan dalam diri dia. Dan dia tak give up. Dia bangun, dia jatuh, dia bangun balik. Dia jatuh dan dia bangun balik. Okey. Dan last sekali, ilmu pengetahuan. Macam mana juga kalau kita nak ambil dadah, kita belajar ilmu. Macam mana nak cari tokan, macam mana nak buat bong, macam mana kita nak guna bahan tu, nak campur lah, nak macam-macam. Ilmu tu kita dapat. Kenapa depan mata kita ada ilmu untuk kita berhenti dadah dan kekalkan kepulihan tu, kenapa kita tak timbul ilmu tu sekarang? Jadi ambil peluang, terutamanya yang tengah berada di mana-mana institusi pemulihan. Dekat situ, kita semua kena bagi komitmen untuk belajar, timba ilmu tu. Dan ilmu, berapa banyak ilmu macam mana sekalipun, tanpa amalan, kalau tak dipraktiskan, tak guna juga. Sebab kadang-kadang kita ni bila masuk mana-mana institusi pemulihan ni, macam penjara ke pusat serenti, kita insaflah sekejap. Kan? Apa timba ilmu tu, ilmu ni, ilmu agama, ilmu macam-macam. Masuk relapse prevention sampai jadi pembimbing rakan sebaya. Tapi bila kita dah keluar, kita tak praktis ilmu tu, tak guna. Aspek yang keempat adalah tekad diri dan keazaman. Ini melibatkan kita punya prinsip dan pegangan hidup. Kalau kita dah rasa dah cukup, kan, cukuplah, tak nak lagi, tak nak ambil lagi, tak nak saja suka-suka, tak nak apa bahan gantian ke daripada dulu hisap pit, tak apa, keluar sekarang minum ketum. Aku tak hisap pit, aku minum ketum je. Tak ada, kita kena kekal dengan prinsip penagihan kita, prinsip recovery kita, iaitu tak ada apa-apa bahan lagi kita nak ambil lepas ni. Kalau kita dah berhenti. Dan kita jadikan prinsip itu sebagai pegangan hidup untuk kita bawa sampai kita mati. Itu adalah salah satu aset yang penting dalam kepulihan lah.
Jadi tak ada siapa. Kita punya recovery, my recovery is my responsibility. Bukan keluarga punya tanggungjawab, bukan masyarakat punya tanggungjawab, bukan bini punya tanggungjawab, bukan tunang punya tanggungjawab, bukan kaunselor punya tanggungjawab. Itu tanggungjawab kita sendiri. Kita betul-betul bagi komitmen, kita berjaya. Gagal is okay. Tak semua orang sekali dia berhenti dia terus berjaya. Tak ada. Ramai melalui proses berkali-kali relax. Tapi is okay. Jatuh bangun is okay. Yang penting kita jangan give up untuk cuba lagi. Dan seterusnya adalah persepsi. Masa lalu, kini dan masa depan. Kita kadang-kadang dibayangi. Kita masih bawa lagi. Kita letak stigma pada diri kita sendiri. Kita fikir apa yang orang akan pandang pada kita. Sebenarnya, kenapa kita nak fikir apa orang pandang pada kita? Kita hanya fikir apa kita dah buat, kita dalam keadaan positif, dalam kehidupan yang positif, bawa diri yang positif, kita teruskan. Keadaan yang kita positif tu kita teruskan. Tak payah nak peduli apa yang orang kata, kita jadi sampah dulu, kita lah apa macam-macam lah dulu orang benci kita. Itu masa lalu. Kita hanya fikir kini dan masa depan. Kadang-kadang kenapa nak fikir apa orang kata, tak habis lah kalau fikir apa orang kata, tapi fikir apa yang Allah kata ataupun apa yang Tuhan kata kat kita. Sebab antara kita dengan dia, kan segalanya datang pada dia. Okay. Dan untuk kita tekad diri dan kat zaman ni juga, kita kena teroka ataupun explore kelebihan diri. Kita sebenarnya adalah salah satu makhluk ataupun spesies golongan bekas penagih ni, banyak kelebihan diri sebenarnya. Kita ada aset. Diri kita sendiri adalah aset. Bukan liability. Liability beban bila kita ambil dadah. Tapi bila kita tak ambil dadah, kita orang yang disanjung, disayangi oleh ahli keluarga kita sendiri, oleh anak isteri, dihormati dalam masyarakat. Kan? Jadi itu kelebihan yang ada. Kadang-kadang kita rasa kita ada satu, dia panggil konsep apa? Blind self. Kita buta diri, kita tak nampak apa yang ada kelebihan pada diri kita. Sebenarnya itu banyak kelebihan ada pada diri kita yang kita perlu explore lagi. Tak nampak, kita tanya pandangan orang, apa yang kau nampak kelebihan diri yang ada pada aku? Kan? Kaunselor kita nampak. Pegawai di pusat pemulihan nampak kelebihan diri. Kadang-kadang komitmen kita tu untuk kita nak explore ataupun tak nak ataupun kita biar je. Dan kita kena tahu maksud dan tujuan hidup. Apa maksud, apa tujuan kita nak hidup ni sebenarnya? Adakah kita nak hidup untuk kita enjoy dengan isyak dadah? Tak enjoy pun, sekejap je enjoy. Kan? Sampai bila? Sampai dah gian, enjoy ke gian? Tak enjoy pun bila dah gian. Kan? Lepas tu kita rancang dalam kehidupan kita. Kan? Rancang. Kita nak kembali kepada alam kepulihan ni, kita adalah kembali kepada realiti kehidupan. Kan? Tanpa dadah. Jangan putus harapan. Sebab keluarga kita sendiri tak pernah putus harapan, tak pernah give up dengan kita. Kan? Berkali-kali kita buat, tetap dia anggap kita anak dia. Walaupun dia pernah halau, walaupun pernah tak mengaku, kita hanya mulut, dalam hati tak pernah tak fikir pun. Walaupun kita kat penjara dah berbelas kali, kat pusat sereniti dah berbelas kali ke, kat mana-mana ke, tapi dia masih ada harapan yang tinggi agar kita boleh berubah. Kalau orang tak give up dengan kita, kenapa kita nak give up dengan orang lain? Terutama di keluarga kita sendiri. Kalau masyarakat pun tak give up. Kan kerajaan Malaysia pun tak give up, kita masih sediakan pusat pemulihan, NGO ramai yang buka pusat pemulihan untuk membantu. Kan kenapa kita nak give up? Sebab masih ada harapan. Jadi kita kena letakkan harapan tu dan menjadi target dan kita kena optimistik. Kan? Kena ambil saja apa saja peluang yang ada, kita kena capai, kena rebut peluang tu. Dan kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ni maknanya kemahiran antara kita dengan orang lain. Interpersonal ni. Maknanya kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, katalah hablum minallah kita jaga, tapi hablum minannas, hubungan sesama manusia ini. Cara kita berkomunikasi, adab, sopan santun, hormat menghormati, itu kemahiran interpersonal. Okey. 3 aspek pula dalam keluarga dan sosial untuk recovery capital ni, kekuatan dalam recovery. Yang pertama, hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ni kita adalah ahli keluarga. Somebody. Kita akan kembali kepada keluarga kita, saudara mara kita. Kita datang daripada keluarga, kita akan kembali kepada keluarga. Keluarga adalah salah satu sumber motivasi yang paling besar sekali untuk kita kekalkan kepulihan kita. Yang kedua adalah hubungan intim. Sama ada isteri, tunang, signifikan. Kan kita tengok banyak kes-kes rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, berkali-kali kita masuk pusat sereniti, berkali-kali kita masuk penjara. Kebanyakan isteri masih tunggu, masih sayang. Sebab apa? Sebab dia tahu ini bukan suami dia yang sebenar, bukan attitude, bukan diri suami dia yang sebenar. Ini adalah suami dia di bawah pengaruh bahan. Jadi orang lain. Kan? Suami yang sebenar yang dia mula-mula kenal bukan macam ni. Sebab dia tak pernah give up. Ramai isteri-isteri kita yang tak pernah give up dengan kita. Tunang tu tak boleh nak cakap lah kan, baik dia cari lain. Kan duk tunggu kita keluar masuk kan, lalah dia bertunang orang lain.
Okey, jadi isteri kebanyakan. Pengalaman saya juga mengendalikan klien, isteri ramai yang setia. Kan, mungkin satu masa dia dah tak dapat nak handle ataupun dia nak bagi ruang, barulah dia minta untuk separate. Okey, jadi ini yang penting. Kan, hablum minan nas, kita kena jaga hubungan sama manusia ni terutama dengan keluarga. Okey, dan dalam hal ni juga kan aset tu berada di mana ahli keluarga kita tu, saudara mara kita tu, isteri kita tu ataupun orang-orang yang signifikan, orang yang rapat lah, orang yang penting dengan kita ni, dia bersedia dan bersedia dalam apa sahaja keadaan dan hadir dalam setiap apa sahaja situasi untuk memberi sokongan terhadap pemulihan kita ni. Kan kita tengok kalau kita buat family support group kan. Ahli keluarga, adik-beradik datang bagi support kat kita, dia orang tak give up, masih nak bagi support, masih nak bagi harapan. Kan itu yang bagus sebab kita tahu ada ahli keluarga yang masih ambil berat, yang masih nak bagi sokongan. Okey. Ya, ini pula tentang hubungan sosial. Okey, kita satu hari kita akan kembali ke dalam komuniti dan masyarakat. Itulah tempat asal kita. Kalau kita tak nak kembali dalam komuniti dan masyarakat, kita pergi masuk dalam gua, buat komuniti kita sendiri. Kan? Satu hari kita datang juga daripada masyarakat dan kita nak kena kembali ke masyarakat. Kita dah banyak ambil daripada masyarakat. Kita dah banyak mengambil daripada masyarakat. Sekarang kita nak kena bagi balik. Okey. Jadi pentingnya kita integrasi balik ke dalam masyarakat. Jangan malu, jangan segan. Kalau kita tak cakap kat komuniti, kita tak cakap kat masyarakat yang kita bekas penagih, orang takkan tahu. Orang takkan tahu, tak perlu pun kita nak cakap. Yang penting kita kena tunjukkan sikap, attitude ataupun behavior yang positif. Kadang-kadang satu hari tu, orang dapat tahu kita ni adalah bekas penagih, orang tak percaya. Tengok pada fizikal kita, tengok pada kita punya attitude dan akhlak kita, orang tak percaya. Betul ke kau pernah hisap dadah ni? Betul ke pernah masuk penjara? Kan? Okey. Dan seterusnya adalah akses kepada aktiviti yang memberi sumbangan kepada komuniti dan lain-lain aktiviti sihat. Contohlah, okey. Sekarang ni kita ada ramai pendakwah-pendakwah yang banyak buat aktiviti memberi sumbangan kepada masyarakat kan, membantu orang miskin apa semua. Apa salahnya kita kalau kita involve sekali kan, membantu komuniti kita, bergotong royong, memberi sumbangan, memberi khidmat, memberi tenaga dalam komuniti untuk komuniti kita kembali kepada komuniti untuk kita bagi balik apa yang kita dah ambil dulu. Kan? Okey. Dan hubungan dengan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat ibadah dan pertubuhan komuniti. Kita kena jaga ni. Kan ini adalah aset yang penting. Kan kalau kita berada kat mana-mana institusi, kita jaga hubungan tu lagi. Kan dekat institusi pendidikan ke, dekat sekolah ke, dekat IPTA ke, IPT ke, mana-mana ke, tempat kerja, tempat ibadah lagi lah kan. Macam tu Haji Roslan cerita tadi kan, dia cakap jadilah ahli masjid, jadilah ahli jemaah kat surau mana-mana. Itu kita kembali kepada masyarakat. Ataupun terlibat dengan mana-mana pertubuhan komuniti. Okey. Yang ketiga adalah hubungan sokongan kepulihan. Ramai yang dah pulih, yang dah berjaya dalam kepulihan di luar sana, dekat Malaysia aje ramai. Kan? Kerana apa? Kerana mereka ada komitmen, mereka walk the talk, kan? Mereka cakap, mereka buat apa yang mereka cakap. Sebabnya ada support system yang meluas di Malaysia ni sebenarnya. Okey. Support system ni dalam konteks continuum of care ataupun rawatan lanjutan. Selalunya kita keluar pusat serenti, kita tak tahu nak pergi mana kan. Kita keluar penjara, kita tak tahu nak pergi mana. Tapi kita ada perancangan. Dari dalam pusat serenti lagi, dalam penjara kita dah tahu tarikh bebas kita bila. Kan. Kita siap tanda. Kan. Kita siap conteng kat dinding ataupun kira tak kira lah macam mana sekalipun kan. Kita dah tahu tarikh bebas. Rancangan pun ada, plan ada. Tapi plan biasanya bila mula-mula keluar nak cari kawan itu. Bukan nak balik rumah, nak cari kawan, nak cari duit, nak pergi minta hutang yang lama-lama orang berhutang barang kita kan. Nah, sebenarnya ramai recovery person yang berjaya di luar sana adalah kerana apa? Mereka mengikuti rawatan lanjutan. Rawatan lanjutan ni contohnya kan, ada aftercare house. Macam pengasih, kita ada berapa belas, kat Selangor je ada berapa belas rumah aftercare house. Kan, rumah alumni kan, daripada residen-residen pengasih pergi duduk. Tak kisahlah sekarang ni aftercare house bukan hanya untuk ahli pengasih saja. Daripada penjara, daripada mana-mana pusat institusi pemulihan yang lain-lain semua boleh. Kita sudi membantu. Kan, aftercare house ni dia program untuk aftercare yang dah tamat daripada penjara, mana-mana institusi kan, untuk membantu memberi sokongan di environment yang selamat, yang kondusif
Dalam masa sama boleh bekerja, boleh sambung belajar, boleh kembali kepada komuniti, boleh simpan aset. Kan, penjaga pun ada rumah perantaraan. Itu tujuan penjaga buat rumah perantaraan. Okey. Dan ada banyak rumah job placement house, rumah-rumah yang menyediakan tempat-tempat menyediakan peluang-peluang kerja. Dan alumni house, kan. Okey. Dan akses kepada aktiviti berasaskan kebolehan ataupun aktiviti bebas dadah. Okey, banyak aktiviti sekarang ni yang dibuat di luar sana, terutama di Cokit. Tahniah kepada Balong Suzaidi. Contoh, saya bagi contoh kan di SK, dari Survivor Kebolehan. Dia bukan hanya membentuk satu kumpulan, satu grup pejuang-pejuang kebolehan, tapi juga menganjurkan aktiviti-aktiviti membantu rakan-rakan kita, ahli keluarga kita yang masih kat Cokit sana tu. Yang homeless, yang tak ada kerja apa semua. Dia cuba membantu. Jadi itu aktiviti antara aktiviti yang ada kat luar sana. Okay. Dan sambungan lagi, kena ada satu role modeling. Okay. Kena buat satu contoh tauladan. Individu yang dalam kebolehan, tempat kita. Tak kisahlah siapa-siapa kan. Yang boleh menjadikan, kalau boleh jadikan sponsor kita, kalau dalam NA dia panggil sponsor kan, ataupun boleh jadi kita punya guardian angel, ataupun boleh kita jadikan contoh, role model. Kan, dia dah pernah melalui apa yang kita lalu dan macam mana dia cuba, dia sukses sekarang ni dengan dapat kekalkan kebolehan dia tu, kita ambil, kita rapat dengan dia. Kita minta nasihat dia. Okay. Dan dekat luar sana juga banyak ada recovery support system yang boleh diakses. Contohnya ada NA meeting. Sekarang ni pun dah banyak, dalam institusi pun dah mula buat NA meeting. Okay, Narcotic Anonymous meeting. Okay. Support group sharing, sama ada dalam institusi ataupun umum dekat luar, banyak. Okay. Yang penting kita cari je, banyak sumber ni. Okay. Ini satu lagi yang Balong Society buat, Diary Survivor Kebolehan di SK ni. Kan, dia tak perlu tempat, dia tak perlu bangunan, dia tak perlu apa-apa, dia hanya perlukan sokongan daripada pejuang-pejuang kebolehan untuk membuat satu gerakan. Hari-hari ada dalam Facebook. Sekarang ni segala info, segala maklumat hanya di hujung jari. Dekat Facebook kita boleh tengok kan, dekat situ banyaknya motivasi, banyaknya support antara satu sama lain, bagi nasihat, kan, bantu membantu, rujuk-merujuk antara satu sama lain. Okey. Kalau kita mampu lagi, kita dapatkan professional therapy. Contoh macam counselling, kan, macam terapi-terapi addiction terapi yang lain dekat hospital ke. Okey, dan kita ada juga recovery coach. Kat Malaysia pun ramai recovery coach yang boleh coaching ataupun boleh tunjuk ajar panduan macam mana untuk lalui recovery ni, di early stage recovery, orang baru keluar pusat dan penjara, kan, middle stage recovery. Ramai ada recovery coach ni. Okey. Dan dalam untuk recovery capital dalam aspek komuniti dan kebudayaan, okey, sikap komuniti, polisi dan dasar dan sumber berkaitan dengan kebolehan. Contohlah, dasar undang-undang negara yang menjadikan bekas penagih ini penjenayah, itu yang kita rasa jadi masalah. Sebenarnya tak. Kan, sebenarnya tak. Itu bergantung pada diri kita sendiri, macam mana kita menerima dan mengubah benda tu. Untuk individu, untuk kita sendiri, tak mampu buat untuk kelompok yang besar, kita buat untuk diri kita sendiri. Kan? Jadi jangan menjadi halangan lah. Dasar, polisi dalam komuniti ni jangan menjadi halangan. Kalau dalam satu tempat komuniti kita tak mampu untuk berada kat situ, sebab stigma tu kuat ataupun dasar tu sangat-sangat tegas, kita keluar pada komuniti, pergi kepada komuniti lain. Dalam konsep kita hijrah. Okey. Ini termasuklah usaha yang aktif untuk mengurangkan stigma. Okey. Banyak pengasih buat sekarang. Pengasih buat macam-macam badan tengah buat sekarang untuk mengurangkan stigma, untuk membuang label penagih dadah sebagai penjenayah. Kan, kita sedang berusaha ni. Dan bantuan bersama dan sokongan kebolehan yang boleh diakses seperti yang saya cerita tadi, recovery support system. Dan institusi sokongan komuniti, pemulihan tempatan. Ada pusat pemulihan, ada persatuan, kelab dan lain-lain. Okey. Dan sumber sokongan dan kebolehan berkekalan dan pencegahan awal. Okey. Dalam aspek kebudayaan juga, okey, ia adalah satu bentuk modal komuniti lah, kebudayaan ni, sebab tiap-tiap komuniti tu berbeza budaya dia. Kan, contoh tempat daripada negeri luar bandar. Kan, Kelantan budaya berbeza. Pantai Timur, kan. Utara pula budaya dia berbeza. Lepas tu dekat KL budaya berbeza. Selatan budaya berbeza. Sabah Sarawak lagi budaya berbeza. Adanya tribal, adanya puak, ada keturunan, kan. Jadi, kita kena adapt diri kita kena sesuaikan dan kena masukkan diri kita bersama-sama, melibatkan diri dalam kebudayaan tempatan kita tu. Kan? Sebab satu-satu komuniti sangat-sangat kuat bila nilai budaya dia sangat tinggi. Kan?
Sebab dia ada kesenian dia sendiri, dia ada kebudayaan, ada keagamaan, ada sukan tiap-tiap tempat, tiap-tiap komuniti. Okey. Jadi ini adalah contoh gambar rajah 8 domain. Dia ada kesihatan mental dan fizikal, ada dorongan sosial dan keluarga, ada persekitaran yang sihat dan selamat, sokongan rakan-rakan, pekerjaan dan resolusi perundangan. Resolusi perundangan ni, kan, kita ni kalau ada hutang kerajaan bayar je lah. Kalau ada langgar syarat, langgar PS pusat ke, PS ADK ke, PS polis ke, kan pergilah serah diri. Tak habis pun. Kalau tak settle, tak bayar hutang kerajaan ni satu hari nanti, kita dah kerja elok dah. Dah recovery 7-8 tahun dah kerja elok, tiba-tiba kan company majikan check rekod kita pernah ada masalah undang-undang. PS tak sign, PS apa nama langgar syarat PS. Wah, masuk ke dalam pula. Jadi itu adalah cabaran ataupun gangguan dalam recovery kita selagi tak selesai. Kalau itu boleh buat kita motivasi kita jadi down, kita boleh buat rasa macam tak guna kita berhenti kan. Aku dah berhenti dah lama tapi aku masih ditangkap lagi, masih dikenakan hukuman. Sedangkan itu kita yang pilih, kita yang buat, kita yang langgar undang-undang dan kita kena terima outcome-nya. Pendidikan dan kemahiran vocational ni sekali lagi saya tekankan tak semestinya kita nak kena bijak pandai sampai kita kena ada diploma, ada degree, adanya master dan PhD kan. Sebenarnya menuntut ilmu ni tak kisah dalam apa konsep sekalipun, kita ada kemahiran. Kalau kita tak pandai dari sudut tu, kemahiran kita biasanya orang tak pandai dari satu sudut, dia punya kemahiran vocational dia sangat tinggi. Kan? Okey. Yang ketujuh, domain ni adalah integrasi komuniti dan sokongan kebudayaan. Yang ke-8, teroka makna dan tujuan hidup. Okey. Ada yang negatifnya pasal ni recovery capital. Okey, yang negatifnya, walaupun aset dalam setiap domain ni, dia boleh memperkasakan, boleh empower kita punya recovery. Tapi, kan, kekurangan ataupun defisit kat mana-mana ada benda yang kurang ataupun yang kita tak address atau kita tak handle, tak uruskan dengan baik, dia boleh membantukan kita punya kebolehan. Macam saya terangkan tadi, berbagai aspek, berbagai contoh, tak semestinya ada satu dua tu boleh membantu kan. Ada benda-benda yang kita tak address isu tu dengan betul, kita tak kendalikan dengan betul, tak dapat bantuan dengan betul, dia boleh membantu kan. Itu membuatkan kita berkali-kali kita relapse. Proses relapse, macam-macam faktor relapse. Daripada orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, macam-macam faktor relapse. Kan, sebenarnya kalau kita dah ada ilmu ni, kita dah kenal pasti kekuatan kita kat mana, daripada semua aset ni, kat mana kekuatan kita. Yang penting kita kenal pasti kat mana kekuatan kita, kita usaha untuk membaiki kelemahan kita tu, insya-Allah kita punya recovery akan terjaga. Kan? Dan kesimpulannya adalah dari sudut kuantiti dan kualitinya, setiap aset yang ada dalam recovery capital ni sangat memainkan peranan dalam menentukan kejayaan atau kegagalan keputusan. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih.